Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar mengenai kripto dan juga macam mana kita nak cash out pakai application Binance application Binance. So dalam Binance ni kita boleh buat trading kripto tu. Kemudian kita bukan saja kita nak trading, and then kita nak kena fikir macam mana kita nak cash out bila kita dah buat trading tu. Jadi Binance memberi solution bagaimana kripto tu kita boleh tukar kepada RM, ringgit Malaysia kan. So dekat situ dipanggil Binance P2P, peer to peer peer to peer. So daripada kripto tu kita tukarkan kepada cash. So dalam apa dikatanya kita boleh buat trading tu, kita boleh deposit menggunakan Binance punya kita gunakan RM, dia masuk ke dalam Binance punya exchanger ni. Bila dah masuk dalam exchanger tu, kita buat trading di Binance exchanger tu. Selepas tu bila kita nak bawa keluar, kita boleh bawa keluar dengan menggunakan Malaysia ringgit RM. So mula-mulanya kita buka akaun tu Binance. So kalau siapa tak ada akaun Binance, so dia kena buka akaun Binance lah ya. Bila buka akaun Binance, dah buka, kita gunakan email kita kan, dan boleh tengok sebelum-sebelum ni macam mana nak buka akaun kat Binance. Saya ada post video tu kan. Sekarang ni kita concentrate pada P2P kan, concentrate to P2P. P2P siapa tak ada, dia perlu register di Binance dulu, dan ada link yang saya letakkan tu. Gunakan link itu untuk register di Binance. Okay. So dalam case kita macam mana kita nak withdraw ni, dalam kat screen ni kita tengok kan, bila kita ada BTC, kita ada contoh, kita ada Ethereum, kita ada BNB kan, kita boleh beli dan kita boleh jual di sini jual, dan duit tu boleh masuk dalam akaun kita yang menggunakan nama kita lah contoh Binance tu, application tu guna nama Muhammad Ali. So bank pun mesti daripada Muhammad Ali juga tak boleh guna nama third party punya bank, sebab memang tak dibenarkan. Okay. So sebab satu dia nak detect identity orang yang buat transaction tu lah kan. Tak mau ada scam ke ataupun third party ke yang gunakan akaun kita untuk buat scam, buat penipuan, mengeluarkan duit secara tak betul atau sebagainya. Jadi menggunakan nama yang betul, email yang betul, dan juga akaun yang sama dengan nama yang didaftarkan di dalam kita punya application Binance tu okey. So kalau kita tengok Binance contoh macam ni kan, contoh dia dekat home kan, wallet. Lepas tu kita pergi ke bahagian P2P untuk kita buat buat untuk pengeluaran lah Okey, akaun mesti dah di-verify untuk P2P ni, akaun mesti di-verify. Kalau verify maksud dia kita kena buat verification dulu kan, di mana akaun kita tu dah letakkan identiti seperti macam IC kita dah di-upload kan. Kemudian kita dah verify kita punya ID tu jadi verify, dan Binance pun dah accept. So dia keluar kat sini verify. Yang ni penting untuk kita buat keluar duit pun kita mesti nak ada benda ni. Kalau benda ni dah ada verify, baru duit boleh dibawa keluar kan. Okey, kita pergi P2P tadi kan, P2P di mana kat sini
kita tengok ada apa? RM4.40 Kesan contoh kata kita nak jual, kita ada USD kita USD kita nak jual pada Zizian 96 ni, harga dia RM4.40. Dan kat sini ada limit dia, ada 8,000 hingga 450,000. Kan, dia ada lebih kurang 186,000 US dollar dia ada. So kita boleh bawa keluar sini sehingga limit dia 8,000. Paling rendah 8,000 lah. Kan, paling banyak 450,000. Dan terus masuk dalam akaun kita. Dan kat sini ada berapa orang yang nak jual kan. Kalau kita ada US dollar kita nak jual, dia beli pada $4.40. So the gold mine P2P kan, dia ada limit 8,000 juga. Dia ada gold mine P2P, dia ada Ascent Lim. Kan, dia nak apa ni, dia nak beli so dia nak beli. Kalau kita ada US dollar kita jual kat dia lah. $4.41. Ascent RM44.40. Kita boleh klik ke sini, banyak banyak orang yang nak jual. So kita tak ada masalah, bila-bila kita nak jual kita boleh jual. Kemudian duit tu boleh masuk dalam tempoh berapa minit lah kan. Okay, kata kita nak beli, kita tekan buy. Okay, kita tekan buy. Dalam masa berapa dia ditetapkan, kita beli pada RM4.40. Okay, kita masukkan berapa RM kita nak beli kan. Contoh kita nak beli 1,000. Okey. Bila kita masukkan 1,000 kan, kita akan dapat 227. Tapi kat sini dia nak minimal 8,000 kita kena beli minimal RM8,000. Kan. So kita akan dapat 1,818 US dollar. Okey. Kan. So kita kena masuk dalam dia punya account. Okey. Kalau kita tekan buy USDT sekarang ni kan, kita nak beli RM8,000. Duit ni kita kena standby kat account bank. Bila kita dah standby kat account bank, apa tu kita tekan buy ni lah. Yang masa 30 minit kita kena settlekan benda ni kan. Seller payment method, bank transfer. Kita kena transfer ke bank. Okey. Ni baca dia punya term and condition tu. This avoid you being scammed by online friends. Please only use your own account to make payment. Gunakan akaun sendiri Maksud dia akaun sendiri yang nama dekat Binance tu dengan nama akaun tu sama. Kalau tak sama, kita masukkan juga, ada masalah nanti kemudian Payment reference trade ID only. Maksud dia kat sini kita masukkan ID punya trade. ID macam nombor transaction tu kita masukkan untuk payment reference. No sensitive word. Jangan tulis Bitcoin, BTC, Coin, USD whatsoever. Only instant transfer. No gyro. Tak boleh gunakan gyro, cash deposit atau third party transfer tak boleh. Gunakan nama orang tak boleh, third party transfer tak boleh. Masuk duit dekat CDM tak boleh. Gunakan gyro pun tak boleh. Gyro pun tak boleh kita mesti gunakan instant payment. Kita masukkan benda tu instant kan. Contoh kalau kita nak beli ni, kita tekan buy USDT. Ni saya tunjukkan contoh lah kan. Dia okey, keluar benda ni. Okey, amount 8,000, price RM4.40. Kuantiti kita akan dapat $1,818 ni akan masuk dalam wallet kita terus. Wallet kita dalam kita punya wallet kan. Dia immediate got it kan. So dia akan identify kita punya ni semua kan. Bila kita akan transfer the fund kan, dia akan bagi account lah dalam masa 30 minit ni. Okey. Yang ni bila kita nak transfer the fund ni kan, so dia keluar nama dia kan. Lepas itu nombor WhatsApp dia, nama bank dia akan keluar
Kat sini kita kena apa ni, pergi Binance Chat atau WhatsApp dengan WhatsApp dekat chat ni kan. Kan, tu dia dah bagi kan. Kita kena WhatsApp dekat dia orang ni. Untuk dapatkan account bank tu lah. Contoh Binance apa bank Kavelin ni kan, untuk dapatkan account bank. Dan bila kata kita dah bank, kita dah bank in kan. So kita tekan tu lah. Tekan kata dah paid ni transfer next. Kita dah transfer and next. Dia akan check kita punya tu lah, duit tu dah masuk ke belum kan. Kalau nak tengok dia punya check kat sini, tulis check sini, tekan dekat atas ni belah kanan, bucu kanan kan, ada check, dia akan bagi nombor WhatsApp tu kan. Kita tengok dan kita WhatsApp dalam masa 30 minit tu kita kena bayar benda ni settle kan. Kalau tak boleh, kalau nak dia jadi masalah kan. Dia tak boleh ni lah, tak boleh settle apa ni. Jadi ini saya tunjukkan contoh kan. Tunjukkan contoh. So saya nak cancel balik lah sebab ni saya tunjuk contoh je kan. Okay. So kita dah cancel kita tunjuk, saya tunjuk sampel tadi. So cara kita nak beli, kalau kita nak jual kan, kita nak jual melalui P2P ni kan, kita pergi sini. Contoh kita ada US dollar kan, kita ada US dollar, kita boleh jual kat sini. Dia ambil 4.39. Okey, tekan ni buy crypto kan. Tapi sebelum tu kita kena transfer kita punya US dollar ke P2P dulu untuk kita nak jual. Ni kita nak paling minimum kita jual $1,822. Kalau kita ada 1,900 kan US dollar, kita boleh dapat 8,341. Okey. Kalau kita ada katakan $100, tapi $100 dia tak nak ambil, kita kena ambil yang sikit lah kan. $800 minimum kita nak jual 800 1,000, 3,000, 5,000, 2,000. Ni 500 pun ada. Dan kita nak jual buy crypto terus $50. Kita akan dapat 657 kan. So kat sini ada payment dia makan masa 9 minit bank transfer. Okay, so sell. Jadi dalam kes ni kita tak boleh sell sebab apa? Duit tu tak ditransfer ke dalam P2P duit kita kena transfer dalam P2P untuk kita jual kita punya US dollar tu kepada P2P punya orang lah. P2P tu dia dah provide servis ni, dan duit tu bila kita dah jual kripto tu kat dia, dah jual USD kat dia, nanti duit tu dia masukkan dalam kita punya account bank. Dia masukkan kita punya account bank. Okey, dia akan masuk dalam account bank kita, di mana account bank tu pun perlu kita daftarkan lah. Kita perlukan daftar kita punya account bank di dalam sistem Binance ni kan. Kita kena daftarkan account tu. So tu dululah buat masa ni video yang pertama ni kan, di mana kat sini juga kita nak tunjukkan macam mana kita nak
buat buat apa panggil tu, account kita nak tengok account. Ni kita setting bahasa currency payment currency MYR tu Malaysia ringgit kan. Currency dalam sistem Binance tu saya letak US dollar kan. So sini pun ada macam mana kita nak setting. Kat setting ni kita boleh ubah payment currency ni kan. Tapi kalau kita nak gunakan duit tu kita nak keluar dalam ringgit, so kita kena tukar Malaysia ringgit ni kan. Tapi dalam sistem Binance tu kita nak jual beli, kita boleh guna USD, dan bahasa pun kita boleh tukar kan. Bahasa yang ada ni kita boleh tukar. Saya gunakan bahasa Inggeris lah okay. Kemudian satu, dia bersegi security benda ni nak kena settlekan. Kena buat Google Authentication, Email Authentication, SMS Authentication kan. Ini untuk kita punya keselamatan kan. Keselamatan maksudnya tak ada orang boleh gunakan akaun kita tanpa kita bagi password tu pada dia. Kalau kita bagi password dekat dia, berak kita kan. Tapi kita ada keselamatan. Duit kita dalam sistem ni kita perlukan identification ni Google Authentication ni, SMS, email ni untuk kita bawa keluar duit kita kan. So kalau misalnya benda ni jatuh, kehilang ke apa, so benda ni akan selamat Kalau orang tu dapat pun dia tak boleh buat kecuali kita yang bagi pada dia So dalam ni juga kita boleh tengok apa tu, kat sini kita ada reward center. Kalau ada apa-apa reward, pay, Binance Pay, payment method. Okay. Ni contoh order kita kena update sini Update kat sini P2P payment method ni maksud dia kita letak nama kita, nama account bank, lepas tu bank account branch kita kat mana. Benda ni pun kita kena letak. Kalau tak letak benda ni, so payment tak boleh dibuat. Jadi kita kena letak, make sure benda ni kita update dulu dekat payment method P2P setting ni. Payment method P2P setting, kita kena P2P payment method tu kita tambahkan dekat edit ni kita tambahkan. Kalau nak payment transfer tak boleh nak dibuat. Okey. Dekat payment method ni, pastikan dekat payment method ni kita tambahkan akaun kita supaya kita boleh boleh. Dan satu lagi tentang identification kan. So benda ni kita kena buat identity verification. Kita apa yang Binance perlukan, Exchanger Binance perlukan, kita perlu hantarkan IC yang kita ambil gambar muka depan kepada, kita upload kepada dia, dan dia akan buat face verification kan. Kemudian kalau kita nak limit lebih lagi, dia akan perlukan alamat rumah kita kena buat verification. Tapi sekarang ni katakan kalau kita boleh buat verification, face verification dengan bagi IC saja, kita boleh bawa keluar sehingga 100 BTC kan. 100 BTC pun dah banyak lah kan. Saya ingat pun cukup dah. Kalau nak lebih tu kena buat verification yang untuk address pula tu perlu untuk P2P ni, untuk kita bawa keluar duit kita bawa masuk duit kita, tak apa. Kita nak bawa keluar ke, banyak benda-benda dia perlukan. Okey, setakat tu saja buat masa ni kan. Semoga ada manfaatnya. Kalau boleh like and share pada kawan-kawan, mana kawan yang baru nak belajar tentang Binance dan kripto ni, boleh share dengan dia kan, macam mana dia boleh bawa keluar duit yang ada di Binance tu untuk dia cash out
ke bank-bank Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.